Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk HIV dalam kalangan pelajar IPT di Malaysia. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem imun badan manusia dan menyebabkan seseorang itu sangat mudah terkena jangkitan penyakit. Penyakit HIV ini mula dilaporkan di Malaysia pada tahun 1986 sebanyak 3 kes dan angka ini terus meningkat kepada 6,978 kes pada tahun 2002, manakala pada tahun 2018 berlaku penurunan angka sebanyak 3,298 kes. Untuk pengetahuan umum, HIV mempunyai 3 fasa. Fasa pertama disebut sebagai sindrom retroviral akut yang menyebabkan kebanyakan pesakit mengalami simptom seperti selesema. Seterusnya, pada fasa kedua dikenali sebagai latent klinis, iaitu virus menjadi kurang aktif walaupun masih berada di dalam tubuh. Pada peringkat ini juga berlaku period latency, di mana virus akan terus melebar tanpa disedari dalam jangka masa 10 tahun atau lebih. Akhir sekali pada peringkat ketiga, di mana berlakunya AIDS, iaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome yang menyebabkan sistem imun mengalami kerosakan parah. Apabila terjadinya AIDS, gejala seperti muntah, demam dan keletihan mula terlihat. Selain itu juga, penurunan berat badan, jangkitan pada kuku dan berpeluh pada waktu malam merupakan tanda-tanda AIDS pada tahap awal. Menurut akhbar Sinar Harian yang bertarikh 17 September 2022, pakar perubatan keluarga Dr. Sakinah Sulom mendedahkan bahawa pesakit dari golongan anak muda yang dijangkiti HIV disebabkan amalan seks songsang adalah mereka yang telah bekerja dan terdapat juga dari kalangan pelajar IPT. Hal ini semestinya sangat membimbangkan kerana mereka adalah harapan bangsa dan negara Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat punca berlakunya HIV dalam kalangan pelajar IPT dan apakah langkah yang perlu untuk menanganinya serta kesan daripada penyakit HIV itu sendiri. Pada 2018, sebanyak 37.9 juta orang telah mengidap penyakit HIV di dunia ini. Manakala 1.7 juta orang baru mengidap penyakit ini dan 770,000 orang telah mati disebabkan penyakit HIV ini. Apakah itu HIV? HIV atau dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang akan memusnahkan sistem ketahanan tubuh badan kita. HIV tersebar melalui cecair dalam badan manusia seperti darah, air mani, susu ibu, cecair daripada vagina ataupun anus. Ia juga boleh tersebar daripada manusia ke manusia melalui pelbagai cara. Terdapat pelbagai punca terjadinya HIV ini, salah satunya adalah seks. Masalah ini lebih kerap berlaku terutamanya bagi mereka yang mengamalkan hubungan seks sesama jenis. Ia juga boleh menjadi perkara yang lebih besar apabila pasangan yang sudah berkahwin mempunyai antara pasangan mereka itu mengamalkan seks secara bebas. Yang ketiga adalah pendermaan darah pesakit HIV. Perkara ini lebih ditujukan kepada hospital. Hospital yang tidak menjalankan prosedur saringan darah dengan betul. Pesakit yang mempunyai HIV tidak melakukan saringan dengan baik sebelum menderma darah. Seperti contoh, kita boleh ambil cerita yang dilakonkan oleh Nak Zainal dan juga Fatah Amin dalam filem yang bertajuk Matahari Tidak Bercahaya. Dia menceritakan bahawa seseorang perempuan itu telah kekurangan darah dan telah menerima darah daripada penderma yang mempunyai darah HIV. Dan ini menyebabkan kisah hidupnya telah menjadi begitu buruk dan juga hitam. Poin yang terakhir adalah berkongsi alatan yang digunakan ketika mengambil barang terlarang. Contohnya adalah penagih dadah yang berkongsi alatan mereka. Alatan contohnya adalah jarum. Dan mereka tidak tahu salah seorang daripada mereka mempunyai masalah HIV. Dan ini akan menyebabkan tersebarnya penyakit HIV di kalangan penagih-penagih dadah. Sekian, terima kasih. Bagaimana cara untuk kita mencegah penyakit HIV? Yang pertama adalah dengan memberikan pendidikan awal tentang seks bebas. Sebagai contoh, kita mengadakan taklimat di setiap institusi. Bidang kejurawatan amalah penting dalam memberikan pendidikan awal. Hal ini kerana jurawatlah yang akan memberitahu penceramah mengenai HIV dan pengalaman mereka dengan pesakit HIV. Langkah yang kedua adalah pihak hospital menasihati ibu bapa tentang tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Ibu bapa hendaklah memantau aktiviti anak-anak mereka agar pergaulannya tidak terlalu bebas dan ada batasnya bagi mengelakkan berlaku aktiviti seks bebas berlaku. Selain itu,
ibu bapa perlu memberikan didikan agama yang cukup kepada anak-anak supaya pegangan akidah mereka kukuh dan kuat bagi mengelakkan berlakunya kes LGBT dan aktiviti seks sesama sejenis. Langkah yang ketiga adalah pihak hospital dan pihak institusi bekerjasama dalam memberikan kaunseling kepada pelajar APT. Ketika memberi kaunseling, kaki tangan dan jururawat hendaklah menggunakan non-judgmental approach bagi membina kepercayaan pelajar APT dan membentuk hubungan antara pelajar dan jururawat yang baik. Ketika sesi kaunseling, pelajar akan dinasihati untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti mengambil makanan yang seimbang, melakukan senaman dan lain-lain. Pelajar juga akan diberitahu tentang risiko apabila mendapat jangkitan HIV. Langkah yang terakhir adalah tanggungjawab pihak hospital. Pihak hospital merangkumi doktor dan jururawat yang memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Salah satu cara untuk menangani isu ini adalah pelajar IPT diminta melakukan ujian kesihatan yang dilakukan oleh jururawat di setiap institusi. Kesan-kesan yang akan dihidapi oleh pesakit HIV ialah mereka berisiko untuk terdedah kepada beberapa jenis kanser, iaitu kanser yang pertama, kaposi sarkoma. Ia menyebabkan tumpukan berwarna ungu, merah jambu dan kehitaman pada bahagian kulit. Kanser yang kedua ialah kanser serviks yang terbentuk di pagar rahim. Kanser ini jika tak dirawat akan merebak kepada organ-organ yang berdekatan. Kanser yang ketiga ialah kanser limfoma yang menyebabkan badan tidak dapat melawan jangkitan berbahaya di dalam tubuh badan. Selain itu, pesakit HIV kebiasaannya mendapat penyakit Mycobacterium avium complex kerana imun badan mereka yang lemah, dan penyakit ini boleh menjadi bahaya jika tidak dirawat dan boleh menyebabkan kematian. Kesan dari segi fizikal pula, pesakit HIV akan kehilangan berat badan secara mendadak dan mengalami gejala seperti demam, jerit-berit dan tubuh badan mereka menjadi lemah. Selain itu, mereka akan mengalami masalah mental seperti kekeliruan identiti, mudah leka, keresahan dan kemurungan. Pesakit HIV juga akan mengalami gangguan fungsi otak seperti mendapat penyakit demensia, kehilangan memori, sukar untuk membuat keputusan dan berlaku perubahan dalam tabiat mereka. Kesan yang terakhir yang akan dihidapi oleh pesakit HIV ialah AIDS. AIDS ialah peringkat terakhir jangkitan HIV yang berlaku apabila sistem imun badan manusia rosak dengan teruk, lalu menyebabkan pesakit mengalami gejala seperti berat badan turun secara mendadak, mengalami demam berpanjangan melebihi 10 hari, mengalami kebengkakan di bahagian ketiak, leher dan celah kerangkang, dan AIDS juga boleh menyebabkan kematian. Kesimpulannya, kadar jangkitan HIV yang semakin tinggi dalam kalangan pelajar IPT adalah perkara serius yang tidak boleh dipandang enteng. Tanggungjawab membendung penyakit ini bukanlah tanggungjawab individu semata, bahkan juga melibatkan ramai pihak dan patut dijadikan keutamaan. Sekian saja dari kami. Terima kasih kerana menonton.